Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pejuang akhir zaman, bangsa sahabatku, agama kau, saudaraku. Syukur Alhamdulillah, hari ini seperti mana biasa saya muncul untuk saya menyampaikan kebenaran. Dan hari ini saya akan memberikan ulasan dengan apa yang telah saya tontonkan, ya, video saya yang mengenai dengan politik. Macam biasa, saya sebenarnya tak suka dengan politik dan sepatutnya kita di umat Islam jangan kita berpolitik. Bila kita berpolitik ni sebenar-benarnya, hari ini kamu terima kebenaran tau. Bila kita berpolitik ni sebenarnya kita adalah orang-orang yang munafik. Kita ni sebenar-benarnya adalah orang-orang kafir. Kita ni tergolong dengan, bukan kata kamu saja, saya ni pun tergolong dengan orang-orang kafir, iaitu orang-orang munafik, yakni kafir. Dia ada kafir munafik, ada yang juga kafir asli. Jadi kita ni, kita cakap kita guna ayat Al-Quran dan juga hadis panduan kita. Tetapi kita tidak gunakan hadis dan Al-Quran, jadi bermakna kita ni seorang yang munafik. Kita ni hidup dalam sistem-sistem kekafiran yang dibawa oleh pemimpin-pemimpin politik. Kamu sedar tak sedar? Jadi kita sepatutnya kita keluar daripada politik ini. Kita keluar dan kita jauhkan daripada orang-orang yang mungkar. Orang-orang yang munafik fasik ini. Tapi kamu menyokong. Dahlah kamu sokong. Kamu takbir Allahu Akbar lagi. Sebab tu saya cakap video saya sebelum ni. Kamu bagi saya satu je. Nama pemimpin yang memperjuangkan agama Islam. Nama pemimpin yang memperjuangkan bangsa dan juga negara. Sebab tu, bila kita cakap, dia akan tunding. Parti ni yang macam ni, pemimpin ni yang macam ni, pemimpin ni yang macam ni, parti ni yang macam ni. Okey, hari ni saya nak buka pemikiran kamu dan kamu jawab. Sebelum kamu nak sanggah apa yang saya cakap ni, kita ni dah ibarat kafir dah. Kita ni kafir, yakni orang-orang yang munafik yang mengatakan yang kita ini gunakan hadis dan Al-Quran sebagai panduan dan pedoman. Tidak. Lebih-lebih lagi kamu berpolitik dan kamu bersama dengan pemimpin-pemimpin yang mungkar. Yang pertamalah, kalau kamu nak sanggah saya lah. Yang pertama saya tanya kamu lah. Mengenai dengan arak, judi, pelacuran, pinjaman berlesen, iaitu riba. Kalau kamu boleh jawab apa yang saya sampaikan ini, kamu bolehlah duduk berdebat dengan saya. Tapi kalau benda yang basic ni kamu tak lepas, so kamu tak payahlah nak bersembang dengan saya tentang perjuangan. Sebab kamu sendiri kafir. Bila kita cakap kafir, kau suka-suka nak jatuhkan hukum. So, orang tu jadi kafir. Bukan kita jatuh hukum. Kita merujuk kepada Al-Quran. Apa yang kamu buat ketika ini, kamu duduk bersama dengan orang kafir. Kamu duduk makan hasil-hasil cukai haram orang-orang kafir. Kamu ikut sistem-sistem perundangan orang-orang kafir. Kamu dengar arahan-arahan daripada kafir mengenai arak, judi, pelacuran. Dan kamu benarkan penganut-penganut Islam sendiri yang duduk bekerja dengan riba, kelab-kelab malam. Kamu sendiri yang berikan. Kamu ada kuasa, kenapa kamu tak larang? Kamu boleh larang orang masuk ke dalam masjid, orang nak pergi syurga kamu larang. Kenapa kamu tak boleh larang orang nak masuk ke dalam pusat-pusat judi, pusat-pusat hiburan? Simple tak? Okey, saya tanyalah, kalau kamu nak sanggah saya tentang judi, arak, pelacuran. Satu je saya nak tanyalah kepada mereka yang kat luar sana tu. Kamu beritahu saya satu je. Satu agama yang membenarkan penganut-penganut dia minum arak, judi, pelacuran. Kamu bagi saya satu je. Dalam kitab mana? Agama-agama yang lain ni membenarkan penganut-penganut dia minum arak, judi, pelacuran. Dekat Malaysia ni, yang sign ni judi, arak, pelacuran ni orang Melayu Islam.
Pemimpin-pemimpin kamu ni yang berpuluh-puluh tahun. Bila kita cakap, dia kata kita ni berbilang bangsa. Kita ni hidup majmuk. Itu yang saya cakap. Kamu ikut kata-kata orang kafir. Sedangkan bangsa yang kamu cakap ini adalah agama apa? Mereka-mereka ini ada agama. Dan agama-agama mereka pun tidak pernah memberikan mereka ini untuk membuat kemungkaran. Tetapi umat Islam, pemimpin-pemimpin Islam kita ni, dan kamu-kamu ni, kamu-kamu yang belakang-belakang pemimpin ni, yang menyokong untuk memberikan arak judi pelacuran ini sebagai ekonomi di bumi ataupun di tanah Melayu ini. So, kamu nak cakap kamu Islam ke? Kamu duduk makan cukai-cukai haram. Diorang berjudi, diorang berarak, diorang pelacuran, bayar cukai, masuk dalam lembaga hasil negeri, dan lepas tu bagi cukai-cukai itu bagi kepada umat-umat Islam. Sebab tu kita tengok umat-umat Islam dekat Malaysia ni, dia tak boleh nak bersatu. Sebab apa? Sebab kamu dah jadi bebal. Cukai-cukai haram yang kamu makan ini memakan diri kamu sendiri. Allah laknat kamu, Allah murka dengan kamu. Dia tak tunjuk, Allah tak tunjuk. Tetapi Allah bagi kamu jadi bebal. Berlawan antara satu ni. Dia bermusuh, tapi sama saja. Yang bermusuh ini juga adalah orang-orang yang munafik fasik. Yang kamu duduk kat bawah ni, duduk tolak pemimpin kamu ni, Allahu Akbar, Allahu Akbar, celakalah kamu. Memang celaka. Sebab tu saya cakap, saya minta maaf lah. Saya nak menyedarkan kamu yang dekat luar sana tu, yang masih lagi dengan menyokong orang-orang politik yang kamu konon-konon taksub. Sedangkan dengan Allah sendiri pun kamu tak taksub. Dengan manusia yang melanggar hukum-hukum Allah, kamu taksub dengan mereka-mereka ini. Na'udzubillah. Jadi kalau siapa yang nak sanggah saya nak tanya tu saja. Yang kita ambil basic saja. Arak, judi, pelacuran ini. Yang Allah larang ni dalam Quran ni. Tetapi kamu sendiri yang bersekongkol dengan orang-orang kafir. Allah cakap tau dalam Al-Quran, saya tak payah terjemahkanlah, kamu carilah, buka Google, boleh nampak. Allah bukan cakap saja, Allah laknat dan Allah celakakan kepada mereka-mereka ini yang menganjurkan perbuatan-perbuatan kafir. Kamu makan hasil-hasil cukai haram kafir. Kamu bersama dengan orang kafir. Kita boleh bersama. Orang kafir ini ciptaan Allah juga. Tetapi bila kita bersama, tak tentu yang kita ni bekerjasama. Tapi kalau kamu bersama dan kamu bekerjasama mengenai arak, judi, pelacuran, pinjaman-pinjaman berlesen. Jadi kamu nak cakap kamu Islam. Kita ikut perundangan, kita ikut sistem-sistem kekafiran. Lepas tu kamu kena cakap kamu Islam. Tidak, kita ni kafir. Terang-terang saya cakap ni, siapa yang nak sanggah saya, panggillah ustaz mana sekalipun. Saya ni bukan agama yang tinggi. Tapi benda ini basic saja. Kita merelakan, kita meredakan pemimpin-pemimpin kita ini duduk dalam sistem-sistem kekafiran. Jadi kamu rasa kamu Islam ke? Kamu Islam ke? Jangan cakap kamu Islam, kamu kafir. Saya pun terlibat dengan kekafiran ini. Tetapi saya keluar. Saya nak keluar daripada sistem-sistem ini. Jadi saya nasihatkan kepada mereka-mereka, sahabat-sahabat, saudara-saudara saya, terutamanya umat Nabi Muhammad SAW, kita ni dah di akhir zaman dah nampak dah tanda-tanda kiamat kecil, tanda-tanda kiamat besar. Dengan manusia-manusia yang kena cocok vaksin lagi. Kita nampak dah yang sakit sekarang ni, yang kanser. Saya minta maaf ni. Dulu masa kamu cocok vaksin, kamu telah diperbodohkan. Dengan satu sistem Yahudi ni, kamu diperbodohkan, kamu pergi cocok vaksin. Lepas kamu diperbodohkan cocok vaksin, tiba-tiba pula sakit, kamu jadi bebal. Sebab apa jadi bebal? Sebab kamu salahkan takdir. Na'udzubillah. Kamu dah cocok vaksin, kamu salahkan takdir. Ini dah takdir Allah ni.
Kamu tengok tak? Sebab tu saya cakap, bila pemikiran manusia-manusia yang telah berpuluh-puluh tahun dikafirkan, kita ni pemikiran kita dah dikafirkan berpuluh-puluh tahun. Daripada kecil lagi, kita ni dilahirkan dan kita ini dalam satu sistem untuk membenci Islam secara halus je. Dengan riba, kamu belajar pandai-pandai, akademik pandai-pandai, mak bapak kita suruh belajar pandai, masuk universiti. Bila masuk universiti, kamu dah diliberalkan pemikiran kamu. Dosa ke, tak dosa ke, itu dah nombor dua. Yang penting kamu nak kejar dunia. Bila kamu habis saja belajar, pertama sekali apa yang kamu buat? Kamu kerja. Kamu terlibat pula dengan riba, rumah, kereta. Betul ke tak betul? Itu yang saya cakap. Kamu membenci Islam secara halus yang kamu tak sedar. Kamu tak rasa bersalah dengan dosa-dosa yang kamu lakukan. Jadi, apa yang saya nak terangkan sebenar-benarnya mengenai dengan politik. Vaksin tadi tak payah cakap lah, panjang cerita je. Cuma saya nak beritahu, terutamanya kepada agamawan-agamawan, kepada pembaca-pembaca berita, kepada DJ-DJ radio, saya nak beritahu dengan kamu ni, tolong sharekan video saya ni. Kamu mintalah maaf dengan Allah dan minta maaflah dengan manusia-manusia yang kamu telah sakitkan. Kerana kamu adalah salah satu orang yang tergolong sebagai tali barut orang-orang Yahudi memaksa ataupun menyuruh manusia-manusia yang tak bersalah ini menyocok vaksin. Tapi banyak lagi yang tak terbuka mata hati. Dan ramai yang kita tengok yang tahu, yang ada kehilangan keluarga, lumpuh, yang ada stroke, jantung, yang mati dengan secara mengejut. Banyak dah nampak, tapi ada lagi yang bebal kat luar tu, minta maaf. Yang bebal lagi kat luar tu, dia cakap ini semua takdir Allah. Qada dan qadar. Kita nak gunakan qada dan qadar, kita nak gunakan takdir Allah ini, kita nak gunakan hadis dan Al-Quran, kita dahulukanlah dengan akal kita. Kalau kamu tak gunakan akal kamu, kamu gunakan ayat suci Al-Quran dan juga hadis, sebab tu kamu jadi sesat. Kamu nak cakap qada dan qadar, memang kita hidup ini kita kena beriman dengan qada dan qadar. Tetapi saya nak tanya kamulah yang kat luar tu, kalau kamu minum racun, kamu terjun daripada tingkat 10, kamu mati, kamu nak cakap itu takdir Allah ke? Kalau mana yang cakap takdir Allah ni, kamu tolong terangkan. Kalau saya ni salah, kalau saya ni tak pandai, kamu terangkan kepada saya. Kalau orang yang turun ataupun terjun daripada tingkat 10, dan orang minum racun, katalah dia bercinta, dia frust, dia minum racun. Kamu nak cakap benda tu takdir Allah ke, ataupun kesalahan diri sendiri yang memilih untuk pergi ke neraka? Kamu jawab tu. Kalau kamu nak cakap lah tentang vaksin-vaksin ni, banyak benda kebenaran ni dah banyak kita nampak banyak. Sebab tu saya cakap kebenaran ni bila orang dah sampaikan, sepatutnya kita kaji, kita dalami benda tu. Sebab apa? Allah bagi kita akal. Allah bagi kita akal. Allah sediakan Al-Quran dan juga hadis. Dan kamu gunakan Al-Quran dan hadis ini kena dengan, sesuaikan dengan masa dia, tempat dia dan situasi dia. Kamu jangan main buran aja, tak boleh. Kamu main ikut je, tak boleh. Dan Allah sediakan neraka dan syurga. Allah bagi pilihan. Tapi kenapa kamu nak salahkan takdir? Itu pasal vaksin lah. Vaksin saya sebenarnya itulah. Kalau vaksin ni, saya nak maklum satu sajalah. Dulu kamu telah diperbodohkan. Kamu pergi cocok vaksin. Lepas tu, bila dah cocok vaksin, bila kamu sakit, kamu jadi bebal. Sebab apa? Kamu salahkan takdir. So, yang terbaik, kamu minta maaf dengan Allah. Sebab kesalahan dan kejahilan diri kamu sendiri kerana kamu tidak mengikuti ataupun mengkaji sebaik-baiknya Al-Quran dan juga hadis, dan kamu menjadi seorang yang bodoh sombong, dan kamu ini ikut dunia. Bila kamu ikut dunia, kamu sehata sejengkal mengikut orang-orang Yahudi dan juga Nasrani. Okey, itu pasal vaksin lah. Okey, untuk politik ni saya cakap macam tadi lah.
Untuk politik itulah, kita dah nampak ni pemimpin-pemimpin dengan rasuah dia, pemimpin-pemimpin yang menipu, yang dah kita nampak banyak dah. Tetapi kamu masih lagi ni duduk menyokong. Sebenarnya bila kamu menyokong pemimpin-pemimpin yang munafik fasik ini, kamu pun akan terkena siksaannya. Saya faham, okey, saya tengok banyak YB yang kat luar sana. Diorang ni dia tak terlibat dengan pembohongan ataupun kemungkaran. Ya, betul. Dia bantu rakyat, dia pergi turun, YB ni dia turun pergi bantu rakyat, mana susah apa. Betul, bagus, alhamdulillah. Okey. Tetapi kamu kena tahu tau, kamu bantu rakyat. Tetapi bila dalam satu persidangan ataupun dalam kamu punya politik punya meeting ke ataupun apa, kamu akan terus membantu orang-orang yang mungkar ini. Kepala kamu ni, kamu kena sokong mereka. Betul tak? Kamu kena sokong mereka untuk mereka mempertahankan jawatan mereka. Sedangkan mereka-mereka ini adalah orang-orang yang munafik, yang membenarkan arak, judi, pelacuran dan sebagainya. Benda-benda yang melanggar hukum-hukum Allah. Jadi kamu kena tak siksaan tu? Sebab kamu yang menyokong ni. Kamu yang orang bawah ni yang menyokong ni. Untuk mereka-mereka ini meneruskan ataupun mereka ini mempertahankan kerusi diorang, mempertahankan kemungkaran apa yang mereka telah buat, melanggar hukum-hukum Allah. Jadi kamu pun terkena siksaan juga. So lebih baik kamu keluarlah daripada politik ini. Saya beritahulah kepada umat-umat Islam yang berpolitik ni, kamu keluarlah daripada politik. Tak payahlah kamu duduk dalam politik. Kalau kamu nak cakap, wah kalau kita tak main politik, bangsa asing akan menjajah Malaysia ini. Bangsa asing, kita akan dijajah oleh bangsa asing. Na'udzubillah. Guna otak sikit. Sahabat-sahabat yang kat luar ni, saudara-saudaraku, guna otak sikit. Dia orang tak payah jajah kita pun, kita ni dah duduk dalam sistem kafir dah. Kita ni orang-orang kafir dah. Walaupun kita ni bukan kafir asli, tetapi kita ni adalah orang-orang munafik. Yang kita kata kita ikut Al-Quran dan hadis, sebenarnya kita menipu. Bermakna bila kita menipu ni, kita ni adalah munafik. Munafik ni yakni kafir. Islam ni dia banyak pecahan dia ni. Islam murtad, Islam juga. Islam liberal, sekular. Yang apa yang kita ada kat Malaysia ni, kita ni berpandukan liberal dan sekular. Islam juga. Islam munafik. Islam munafik yakni kafir. Kamu buka surah An-Nisa. Saya bukan ustaz, tapi kamu buka surah An-Nisa, kamu tengok 88-89. Allah dah terangkan. Dekat dalam tu Allah dah terangkan. Sampai Allah cakap bunuh orang-orang munafik ni. Kita tengok negeri China, perasuah-perasuah orang-orang munafik ni, orang Cina bunuh terus. Sebab mereka ni boleh melahirkan. Dia satu kepala munafik ni, dia akan melahirkan lagi banyak kemunafikan. Kamu nampak tak? Sebab tu saya cakap, bila kamu duduk dengan politik ini, dia satu orang yang munafik ni, dia akan, dan kamu juga akan terlibat. Lebih baik kamu duduk, jaga keluarga kamu, jaga kerja kamu, jaga agama kamu, jaga solat, jaga amalan. Sebab kita tengok dalam politik ini, inilah. Hari makin hari sebenarnya Allah dah buka pemikiran kita ni. Suruh kita ke jalan yang betul. Allah tunjuk dah pemimpin ni macam ni, pemimpin ni macam ni. Allah tunjuk dah. Tapi yang kat bawah ni, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Na'udzubillah. Mereka ini, kamu dengar baik-baik. Fahamkan betul-betul. Mereka ini yang dah berumur 50 tahun ke atas ni, kamu tengok pemimpin-pemimpin, menteri-menteri ini, mereka ini kebanyakan yang Allah telah hitamkan hati mereka. Dah tak kenal agama dah. Dia orang menggunakan agama untuk mereka berjuang. Kamu lihat betul-betul. Dia gunakan agama. Orang-orang macam ni, Allah dah hitamkan hati. Dan mereka-mereka yang menyokong ni, penyokong-penyokong politik ini, kebanyakan yang Allah telah gelapkan hati. Allah belum hitamkan hati kamu lagi. Allah gelapkan hati kamu. Sebab kamu duduk dalam sistem-sistem kekafiran.
Kamu duduk dalam dan kamu menyokong orang-orang yang munafik fasik ini agar mereka ini terus berkuasa. Orang-orang politik ni saya beritahu kamu, diorang ni kena tipu. Diorang kena menipu. Kalau diorang tak menipu, diorang tak boleh kekalkan jawatan mereka. Jadi maknanya dia akan sentiasa menipu. Kalau diorang tak tipu, dia tak boleh. Dia tak boleh kekalkan jawatan. Jadi dia terpaksa menipu. Bila dia menipu, dia dah pergi ke apa? Dia pergi ke orang-orang yang munafik. Simple je. So kamu ni yang kat bawah ni, kamu pun tolak dia orang. Tolak. Kamu terlibat tak dengan orang munafik fasik ni? Okey. Saya bagi satu solution, paling simple lah, paling simple. Kita ni orang Islam, sebagai khalifah, setiap manusia ataupun setiap orang Islam yang dilahirkan Islam ni, kita ni kira beruntung sebab kita ni sebagai seorang khalifah. Jadi bila dalam Islam ni, dia yang pertama sekali, Islam ni bila kita berdoa, kekuatan kita doa dan kita berjemaah. Bila kita berjemaah, kita berdoa ni kekuatan umat-umat Islam. Jadi kita tak perlukan politik ni sebenarnya. Kita ada raja, kita ada sultan sebenarnya. Kita ada pendokong agama dalam tanah Melayu ni. Cuma kita kena berlaku adil kepada manusia-manusia lain. Seperti orang-orang Cina ke orang India, kita berlaku adil je. Tetapi kita tidak boleh mengikut sistem-sistem kekafiran, perundangan orang-orang kafir ini. Jadi bila kita ikut, kita tergolong dengan orang-orang kafir. Mereka ini kafir asli. Dan kita ni orang-orang munafik, yakni kafir. Jadi bila kita ni berjemaah, dan kamu perlu tahu, ini solusi yang saya nak bagi. Dunia ni 95% bila kamu ada duit, semua boleh buat. Betul tak betul? Dunia ni 95%. Duit ada, semua boleh jadi. Duit, kuasa, boleh jadi. Betul? Jadi mana kamu gunakan? Kalau kita berjemaah bersama-sama, kita lakukan RM10 untuk kita infakkan. Kita ada banyak tau, ayahanda lah, banyak kita ada. NGO, kita infakkan RM10. Satu orang Islam ni, kita tengok macam kat masjid. Kamu pergi solat Jumaat, dalam sebulan masjid boleh kumpul 50-60 ribu. Kalau kita infakkan RM10, kita ada 10 juta umat Islam. Berapa banyak, berapa juta? Perlukah kita minta ataupun perlu tak kita nak makan duit hasil-hasil cukai haram ini? Tak perlu. Bila saya cakap hari itu tentang infak, kita menteri-menteri boleh minta dengan duit rakyat ini, kita minta infak. Kita bila minta infak ini, dia sebenar-benarnya kita tarik diorang ni untuk menjadikan wang infak itu saham akhirat. Jadi bermakna kita ni membantu umat-umat Islam lain, itu yang kita panggil kita ni khalifah. Kita sama-sama membantu, kita infak RM10 ini untuk kemajuan umat-umat Islam. Kita ada 10 juta, sebulan kita ada berapa? Kamu fikir kat sini tau, kita tak perlu dengan politik-politik ni. Kita infak. Kita tak boleh minta duit rakyat. Itu adalah satu pandangan yang paling tolol, saya cakap. Kalau kamu kata, apa ni menteri ni minta duit rakyat. Kamu dengar sini baik-baik. Kita ni pergi McDonald, kita pergi tengok wayang, kita pergi mana-mana. Semuanya ada government tax. Betul ke tak betul? Itu bukannya kerajaan minta duit rakyat ke? Kamu dengar baik-baik. Kita infak ni, kita ikhlas. Kita bagi, kita infak RM10, RM20, kita bagi, kita ikhlas. Tetapi bila kerajaan potong, ataupun government tax, kita tengok wayang, kita beli McDonald, kita beli macam-macam lah. Kadang-kadang kita mengeluh, government tax ni sampai RM4 lah, sampai RM3 lebih. Kamu rasa apa yang kamu bagi tu, tax yang diambil tu, halal ke haram? Sebab kamu tak ikhlas. Sebab kamu mengeluh. Betul ke tak betul? Sebab tu saya cakap, bila kita tak rasa benda-benda ni, benda ni lah yang telah menggelapkan hati kita. Kamu bagi government tax tapi kamu tak ikhlas. Orang lain makan. Macam mana? Tapi bila kita infak RM10 ni, kita infak, mereka yang infak ni akan dapat
dapat saham akhirat yang berterusan. Kita naikkan kemajuan umat-umat Islam ni, ekonomi umat-umat Islam ni. Kita bangunkan kios-kios. Banyak lagi. Banyak lagi yang kita boleh buat kalau kita ada kewangan. Kita ambil organisasi yang kita ada ni, infak ini, kita ambil ulama-ulama yang tak terlibat dengan dunia. Ulama-ulama, agamawan-agamawan yang tak terlibat dengan politik-politik. Bila agamawan duduk dalam politik saja, sebab dia tak boleh beri arahan. Dia kena terima arahan. Bila dia kena terima arahan, dia akan terlibat dengan subha. Bila dia terlibat dengan subha, benda-benda yang haram. Mereka-mereka ini pun gelap hati juga. Kita tarik mereka-mereka ini yang ada duduk dalam politik ini, kita tarik mereka. Keluarkan mereka daripada tempat-tempat jahanam dengan subha-subha ini. Kita infak. Kita keluarkan duit kita sendiri. Dan di situlah kita ada satu organisasi yang dikendalikan oleh raja-raja dan juga sultan. Kamu jangan cakap, kita tak minta duit rakyat. Sama juga, kamu buat teks dengan apa semua tu bukan minta duit rakyat. Dengan belum tentu lagi rakyat halalkan dengan apa yang kamu minta. Tapi bila kita infak ini, kita berjemaah sama-sama umat-umat Islam. Dan organisasi ini tidak boleh terlibat dengan orang politik. Orang politik masuk jahanam. Kita cari agamawan-agamawan yang tak terlibat dengan subha. Kita cari agamawan-agamawan yang mereka-mereka ini betul-betul benar-benar ke jalan Allah. InsyaAllah. Sebenarnya banyak yang agamawan-agamawan ini yang baik. Yang baik sebenarnya. Tapi bila mereka ini duduk dalam politik, rosak. Sebab apa sebelum ini video saya cakap, orang yang pernah jahat dan orang yang jahat, dia kenal orang baik dengan orang jahat. Tetapi orang-orang baik ini, dia tak kenal orang jahat. Tapi bila ditipu oleh orang jahat tipu dia, orang jahat manipulasi dia, dia akan jadi apa? Dia akan jadi jahat. Bukan dia nak jadi jahat, tapi dia jadi jahat. Akibat kena tipu dan juga manipulasi. Kita tarik, kita bantu diorang ni. Diorang ni agamawan tinggi, ahli kitab, ahli hadis. Tetapi bila dimanipulasi oleh orang-orang jahat, dan dia pun tergolong dengan orang-orang yang munafik fasik. Na'udzubillah. So inilah yang sebenarnya saya nak buat video saya kadang pendek tu untuk saya sampaikan kebenaran. Tapi hari ini saya bagi detail. Saya bagi detail kepada mereka-mereka ni yang berpolitik lagi ni. Kamu dah boleh nampak dah, Allah dah tunjukkan dah. Macam-macam Allah dah tunjukkan tentang kehidupan pemimpin-pemimpin, dan kamu masih lagi. Kamu dah gelap hati Saya cakap kamulah, kamu yang duduk dalam politik ni, kamu dah gelap hati. Jangan sampai kamu kena hitamkan hati kamu macam pemimpin-pemimpin yang ada sekarang ni, yang tak ada cerita pasal agama dah. Ekonomi. Bila banyak ekonomi, banyaklah maksiat. Banyak ekonomi, banyaklah sosial. Betul tak betul? Kita ni orang Islam. Kita hidup sederhana je. Allah turunkan hasil-hasil bumi dekat tanah Melayu ni. Minyak kita, galian, tanah-tanah, subur, macam semua ada. Baik udara, baik laut, apa semua. Allah dah turunkan berbilion-bilion hasil bumi ni dekat Malaysia ni. Tapi kamu masih lagi nak terima hasil-hasil cukai haram. Sebab tu Allah murka. Allah gelapkan hati. Yang atas-atas tu Allah dah hitamkan hati mereka. Tapi yang bawah ni sokong lagi ni. Sokong lagi ni. Sebab tu saya cakap, kamu yang terlibat dengan politik ni, Allah dah mula menggelapkan hati kamu. Jadi kamu hati-hatilah. Saya bukan nak kata saya ni suci, saya nak baik, tunjuk baik, tidak. Kamu nak cerita pasal politik, bila kamu cakap pasal politik je, pertama sekali kamu cakap aku di Islam. Sebab orang-orang politik ni dia duduk dalam kemungkaran. Cakap guna hadis dalam Quran, tapi kamu benarkan judi, arak, pelacuran. Sedangkan agama-agama lain, tidak ada satu agama yang membenarkan penganut-penganut dia minum arak, judi, pelacuran. Kita ni dah benarkan mereka ni. Lepas tu kita makan pula hasil-hasil cukai, haram-haram jadah tu, kita makan juga. Sebab itulah jadi bebal. Minta maaf. Saya minta maaf sebenarnya. Saya sampaikan kebenaran. Saya tahu ada yang setuju. Kalau mereka ini fikir akhirat, insyaAllah dia setuju. Tapi kalau diorang ni duduk dalam dunia lagi, diorang kata diorang megahkan lagi taksub dengan pemimpin-pemimpin mereka ni,
Dan kepada pemimpin-pemimpin yang di luar sana lah, saya minta maaf. Kamu juga orang Melayu, Islam, saya ini sebagai sahabat dan juga saudara kamu. Kita ni dah di ujung dah di ujung dunia. Kamu pun dah lewat dah 50, 60 tahun, 70 tahun dah. Jadi kembalilah kepada asal Islam. Mana yang haram tu kita sama-samalah. Kita tak boleh nak terus, sebab apa, pemikiran kita ni telah dikafirkan berpuluh-puluh tahun sebab benda-benda yang ni kita tak nampak haram. Tetapi sebenar-benarnya bila kita betul-betul kita selidik balik, kita kaji Al-Quran, kita ni terlalu banyak dosa dengan Allah. Kita ni terlibat dengan orang yang munafik. Kita ni terlibat sebab apa? Tanpa kamu sedar, kamu menyokong. Kamu sokong ni. Kamu sokong orang-orang kamu sokong orang-orang munafik. Sebenarnya benda-benda tu sebenarnya kita kena sampaikan kebenaran benda-benda yang salah. Tapi kalau kamu terus menyokong, kita akan duduk dalam kekafiran. Kita ni tahu, bukan kata saya juga tahu. Kita sekarang ni duduk dalam kekafiran sebenar-benarnya. Dengan riba, macam kita tak bersalah, betul tak? So, itulah, bukan kata saya nak tunjuk saya ni baik, saya ni sempurna, tidak. Kita sama-sama umat Islam ni, mana yang kita nampak kemungkaran, kemudaratan, kita sama-sama sampaikan. Bila satu benda yang kita dah sampaikan, benda yang benar sudah disampaikan, kamu masih lagi nak duduk dalam kebatilan, jangan salahkan takdir apabila Allah gelap dan hitamkan hati kamu. So kepada yang menyokong vaksin ni, saya beritahu sekali lagi lah, dah banyak dah kita nampak dah, tapi kalau kamu tak terbuka lagi mata hati kamu, terpulanglah kepada kamu. Kamu sepatutnya mengkaji vaksin ini dan mengkaji akhir zaman. So kepada pemberita, kepada DJ-DJ, kepada agamawan, saya pernah dengar satu ustaz ni, minta maaf saya sebut nama Ustaz Dasuki, dia pernah cakap, apa kamu nak jawab dengan Allah depan Allah nanti bila kamu tak cocok vaksin? Na'udzubillah. Saya sebenarnya saya suka Ustaz Dasuki ni. Bila dia cakap macam tu, dia seperti satu orang yang tidak beriman dan tidak ada agama. Bila dia cakap macam tu, na'udzubillah. Sebab tu cakap, dia ada agamawan dunia, ada agamawan akhirat. Bila agamawan dunia ni, kamu kena hati-hati. Walaupun dia kitab dia tinggi, hadis dia tinggi, dia punya ilmu akhirat ni dia baik, tetapi belum tentu lagi Allah buka mata hati dia tentang apa yang terjadi. So mereka-mereka ini bukan maksum. Mereka-mereka ni satu agamawan, iaitu satu manusia juga. So hati-hati. Akhir zaman ni banyak agamawan-agamawan yang akan pergi juga ikut dengan orang-orang Yahudi dan juga Nasrani ni. Sebab apa? Mereka mengejarkan dunia. Jadi kamu hati-hati. Saya tak cakap saya baik, saya tak cakap saya betul, tidak. Tapi kamu kena hati-hati. Sebab apa? Sekarang ni kita tengok makin lama makin teruk dunia ni. Sebab apa? Sebab keluar daripada mulut-mulut agamawan. Dan kita bezakan agamawan-agamawan yang ikut Yahudi Nasrani ni dan juga agamawan-agamawan yang betul-betul menuju ke akhirat, yang menuju ke jalan Allah, insya-Allah. Jadi sebelum saya mengakhiri apa panjang lebar ini, sebelum saya mengakhiri hari ini, saya minta maaf secara terbuka kepada seluruh rakyat Malaysia, kepada pemimpin-pemimpin. Sebenarnya saya sayang, pemimpin-pemimpin saya sayang. Tapi bila mereka ini dah jauh lari daripada sistem-sistem agama kita, dan saya terpaksa, saya bukan nak menentang mereka, tidak. Saya sayang, saya kena sampaikan. Ini saya sampaikan kepada semua yang ada, yang melihat video saya ini. Semoga mendapat iktibar dan sedikit terbuka minda kamu yang di luar sana tu, agar kamu tolaklah politik ini dan kita sama-sama menginfakkan, kita gunakan kita sebagai satu khalifah dan kita ni sebagai satu berjemaah, kekuatan kita gunakan, kita infakkan. Kita sama-sama buat, ayah-ayah yang ada kan, apa semua kita buat. Kita tolaklah benda-benda yang tak sepatutnya, yang boleh melanggar hukum Allah. Jadi daripada saya pejuang akhir zaman, saya memohon maaf kepada seluruh umat-umat Islam, yang terutamanya kepada yang berpolitik ni. Setelah pencerahan saya ni, kalau kamu rasa benda tu kamu tak puas hati, kamu nak sanggah apa yang saya cakap, tak apa. Boleh PM saya, kita duduk muzakarah sama-sama. Saya tak kata semua saya kata tu betul, tapi kalau kita ikut cara Islam kita yang sebenarnya, benda ni kita duduk dalam sistem kekafiran.
Jadi tak apa, boleh PM saya, kita boleh jumpa, kita boleh sembang, muzakarah. Bukan kata saya betul semua 100%, tidak. Mungkin ada ilmu yang kamu ada, kita berkongsi sama. Yang pentingnya kita kena sampaikan kebenaran agar kita dapat menentang kebatilan. #jaga solat, perbaiki diri. Pejuang akhir zaman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangsa sahabatku, agama kau, saudaraku.